Kembali lagi kita di dalam isu semasa hari ini. Hari ini kita ada topik spesial untuk anda. Dan lebih dahulu saya memperkenalkan dulu pakar ekonomi kita, Cik Ronnie Lee. Hai, apa khabar semua? Kita jumpa lagi dalam isu semasa. Okey, hari ini apa topik yang kita nak sampaikan, iaitu kerajaan perpaduan. Kita sudah tahu dan diwawakan lah, seluruh rakyat Malaysia tahu apa kebaikan kerajaan perpaduan dan apa keburukan kerajaan perpaduan. Okey, kita ingin melihat sebagai kerajaan perpaduan ini kan sebagai satu konteks yang special, unik, sebab ini adalah kali pertama berlakunya di kerajaan Malaysia disebabkan tak ada satu parti pun dapat melepasi 112 dan Yang di-Pertuan Agong telah membuat inisiatif untuk menubuhkan kerajaan perpaduan. Kebaikan kerajaan perpaduan adalah setiap parti yang menyertai kerajaan perpaduan ini terdiri daripada PH, BN, GRS, GPS, Warisan mempunyai tokoh-tokoh yang berkaliber. Sebagai contoh, kita cakap dari Warisan Nasional, kita ada beberapa tokoh yang berpengalaman dalam mengendalikan ekonomi Malaysia. Dalam PH, kita mempunyai Anwar Ibrahim, kita mempunyai beberapa orang lah kita bercakapkan. So, dengan gabungan ini, Perdana Menteri Anwar Ibrahim dapat memilih tokoh-tokoh untuk melaksanakan program atau tanggungjawab lebih berkesan. Apabila terdapat tokoh-tokoh yang lebih, orang cakap, berkaliber dalam kementerian ini, persepsi terhadap Malaysia, pelabur-pelabur asing, kerajaan-kerajaan asing luar negara akan memberi tanggapan yang lebih positif. Maksudnya keyakinan Betul. pada negara-negara luar pelabur akan lebih yakin nak masuk ke Malaysia untuk melabur. Betul. Yang ini kan saya nak tambahkan, ini adalah disebabkan biasanya pertukaran asing adalah mengikut kepada kadar faedah setiap negara. Tapi kita boleh lihat PM naik, ringgit Malaysia jadi kukuh. Ini adalah disebabkan keyakinan yang saya cakap tadi. Bila orang ada keyakinan di mana kerajaan kita adalah kukuh, adalah mantap dengan seorang Perdana Menteri yang berkaliber dan berpengetahuan, mereka akan melabur. Mereka akan melabur ke Malaysia dan start membeli duit Malaysia, ringgit Malaysia. Walaupun masa tu ringgit Malaysia jatuh paling rendah RM4.80. Apabila Perdana Menteri kita dilantik, dia jatuh sampai RM4.20 lebih dan meningkat balik ke RM4.40 sebagai hari inilah. Ini adalah keyakinan pelabur-pelabur asing untuk melabur di negara. Ini adalah disebabkan kita perlu mempunyai satu kerajaan yang mantap, Yang kukuh lah. yang kukuh dan mantap dan dapat melaksanakan dasar-dasar ekonomi yang efektif. Dan boleh kekal lama sepanjang sampai 5 tahun baru diundi semula lagi kan. So apa yang Encik Ronnie kata memang sangat penting lah untuk sebuah kerajaan perpaduan yang kena tahan lama dan kukuh. Tapi kita dapat tahu bahawa baru-baru ini Parlimen pun sudah dibuka dan pun sudah dapat undi majority oleh sokong pada Perdana Menteri ke-10. Saya ingat ini juga satu daripada tambahan keyakinan pelabur-pelabur luar negara terhadap kepada kita. Saya pun dapat tahu ya, like 147 sudah kira 2/3 majority. Adakah ini satu daripada peningkatan kita punya pelabur untuk masa depan akan datang ni? Okey, apabila kita dapat 2/3 majority di parlimen, di mana apabila kita dapat 2/3 majority undian, maksudnya kerajaan ini mudah untuk menjalankan dasar-dasar. Bila mereka nak mengubah undang-undang, mereka nak melaksanakan dasar-dasar baru untuk menambah baikkan ekonomi negara, mereka akan dapat melaksanakan dengan lebih selesa. Akan terus dapat jalankan sebab kita mempunyai undian 2/3. Tetapi dalam konteks Malaysia sekarang, kerajaan perpaduan, walaupun dia mendapat undian percaya 147, ini tak bermakna dasar-dasar yang akan dilaksanakan tu akan dilaksanakan dengan selesa atau akan dapat dibentangkan dengan senang. Sebab apa? Dalam kerajaan perpaduan ini mereka akan ada check and balance. Maksudnya BN ataupun GRS, GPS akan merasai polisi ini tak memberi kebaikan kepada Sabah Sarawak. Kalau kita bercakap warisan GPS, mereka boleh buat tentangan macam ataupun dasar-dasar ekonomi yang tidak memihak kepada Semenanjung, dan Barisan Nasional atau Pakatan Harapan mungkin akan menolak cadangan tersebut.
Ini adalah keburukan kerajaan perpaduan di mana mereka lihat. Tetapi apabila kita melihat kepada pemilihan kementerian daripada Perdana Menteri kita yang buat, kita boleh melihat Perdana Menteri kita Anwar Ibrahim memilih tokoh-tokoh calon untuk mengisi tempat-tempat kabinet adalah tokoh-tokoh yang berkaliber, dan dasar-dasar yang akan dilaksanakan saya rasa tidak akan mempunyai masalah. Lihat masa hadapan lah, dan keadaan ekonomi kita akan bertambah lebih baik. Dan disebabkan 2023 banyak spekulasi yang mengatakan akan mengalami kelemesiran ekonomi, mungkin selepas 2023, 2024, 2025 kita akan melihat peningkatan yang sangat ketara di dalam Malaysia disebabkan oleh pengaruh-pengaruh Anwar Ibrahim terhadap Labuan Luar. Sedangkan sekarang siapa jadi Perdana Menteri pun akan menghadapi kemelesetan ekonomi dunia. Tapi kita selalu katakan, ketua ketam jalan sengit, lain orang akan lihat anak, cucu, cicit akan jalan sengit. So, maksud sini ialah Perdana Menteri ke-10 sangat penting, iaitu Amat Muhammad Anwar Ibrahim, boleh menjadikan satu petunjuk atau sebagai satu ikon kepada semua kementerian yang melilandikkan dalam kabinet supaya bersih cekap dan untuk menjalankan tugas sebagai mewakili rakyat yang dah dipercayai oleh undi mereka. Tujuan ialah nak kukuhkan kerajaan, nak kukuhkan kita berekonomi, nak rakyat senang, nak rakyat lebih menikmati satu kerajaan perpaduan, boleh menolong mereka kehidupan lebih mudah dan senang untuk anak cucu cicit mereka. So itu saja hari ini isu semasa. Kita setakat sini. Sila bagi komen, like dan share. Sekiranya ada kekurangan, sila bagi tahu kita untuk kita memperbaiki. Sekian, bye.